Alphabet Marketing. Video kali ini adalah sambungan kepada video tempoh hari dan di dalam ini lebih banyak formula untuk anda. Jom. Assalamualaikum, saya Hajar Usul. Di channel ini saya berkongsi dengan anda strategi-strategi digital marketing, teknik mudahnya closing dan juga bagaimana untuk mula bina passive income secara online. Jadi, jika anda pertama kali tonton video saya, boleh tekan button subscribe di bawah sekarang dan tekan loceng untuk dapatkan notifikasi sekiranya saya ada upload video-video terbaru. Okey, baik. So, hari ini saya akan sambung alphabet marketing yang saya berikan tempoh hari. Kalau hari itu kita share hanya sampai F kan? So kali ini kita akan sambung sehingga Z, insya-Allah. Okey, jadi kita akan sambung hari ini daripada G, formula G sehingga formula Z. Dan ini sangat penting untuk dikuasai untuk bisnes anda. Jadi kita pergi kepada yang pertama, apa itu G? Apa formula G? Formula G ni orang kata kalau tak buat, dia seolah-olah bisnes kita tak ada ataupun bisnes kita belum wujud lagi. Apa itu G? G adalah Google Search. Okay? Google Search. Bisnes kita mesti dijumpai di Google. Okay? Bila orang type, dia jumpa kita dekat Google. Jadi antara apa yang anda boleh buat adalah kalau secara free costnya anda boleh gunakan GMB, iaitu Google My Business. Okay? Kalau anda nak bayar, anda boleh buat Google Ads. Tapi kalau Google My Business tu pun sangat bagus dah sebenarnya, dan saya sendiri pun sentiasa buat Google My Business kalau ada kita buat benda-benda baru. Jadi ia memudahkan pelanggan jumpa kita. So itu G. Yang kedua adalah H. Formula H adalah formula hidup magic. Yang ni Ustaz ada kongsikan ada 17 jurus untuk hidup magic ni. Tapi kita nak ulas tu panjang lah dekat sini kan. So kalau hidup magic ni, ingat apa yang saya kongsikan sebelum ni juga, kita nak capai sesuatu kita mesti buat magic plus logic kan. Contoh logic pergi kelas dan sebagainya. Magic kita kena sentiasa bergantung dengan Allah. Jadi pastikan jangan buat yang logik. Banyak dalam A sampai Z ni banyak yang logik kan. So pastikan jangan tinggalkan formula hidup magic. Okey, contohnya dengan sedekah. Okey, contohnya dengan kita sabar. So ada saya kongsikan dalam video sebelum inilah. Okey, dan seterusnya adalah I. Seterusnya adalah I. I adalah istiqomah iklan. Jangan buat sekali post orang tak beli, alah tak laku lah. Jangan buat sekali je orang tak beli terus kita rasa down. So sebenarnya kita kena istiqomah buat iklan. Tak kisahlah dekat mana-mana platform yang kita nak gunakan. Tengok kita punya target market lah berada di mana. Okay, dan seterusnya adalah J. J sebenarnya adalah JV. So, kena buat kolaborasi. Contohnya, kita belum ada modal untuk bayar staff kan. Kita just solopreneur. Okay, so apa kita boleh buat? Kalau kita pandai bahagian marketing, okay, kita collaborate dengan kawan kita ni bahagian sales. Okay, so kita buat marketing, dia close. So, macam mana nak bahagikan ni? Macam mana nak upah dia? Kita tak ada modal ni untuk bayar dia. So, kita bahagikan mengikut persen. Contohnya, dari segi profit, kalau dapat banyak ni, kau dapat berapa persen, aku dapat berapa persen. Jadi, kita dapat buat kolaborasi. Kita tak perlu pandai semua benda. Kita kena berkawan-kawan dalam bisnes ini. Okay, dan yang seterusnya adalah K. Kolam. Teknik ini saya selalu ajar kepada affiliate saya. Okay, iaitu kolam marketing. Macam mana kita nak tarik orang supaya masuk kolam kita tu satu. Okay, kemudian macam mana kita nak mudah close dalam kolam tu. Ada tekniknya. So, kesilapannya jangan
terus menjual. Okay, buat orang suka, buat orang tertanya-tanya dulu, masukkan dia dalam satu kolam, kemudian dekat situlah mudah berlakunya closing. Jadi K apa dia? Bina kolam anda. Okay, dan yang seterusnya adalah leverage. Pada kita seorang, jangan buat seorang-seorang, bagi dia buat ni. Okay, kena pandai bahagikan kerja. Okay, supaya tidak semua benda kita buat berjemaah. Itulah leverage. Kalau ada staff, ilmu leverage ni kena pandailah, supaya bukan bos yang buat semua benda, tetapi staff itu yang kena tahu skop masing-masing. Kita guide dia supaya supaya berlakunya leverage dalam kerja. So, memudahkan dan mempercepatkan proses grow kita punya business. Okay, yang seterusnya adalah M. M apa dia? M adalah market yang betul. Market yang betul dan juga mentor. Okay, so kena berada dalam market yang betul. Jangan kita tengok orang tu main Instagram, kita pun nak main Instagram, kan? Sedangkan target segmen kita tak berada ramai dekat situ. Target segmen kita berada ramai dekat Facebook contohnya. So, berada dalam market platform yang betul. Okay, dan yang seterusnya tadi adalah mentor tadilah. Okay, mentor kena ada dalam kita punya bisnes supaya kita ada gurunya untuk tunjukkan jalan dan shortcut untuk berjaya. Okay, dan seterusnya adalah N. N adalah new normal. Kita kena sentiasa alert dengan perubahan semasa. Contoh kan, sebelum ni kita boleh berniaga fizikal kan, buka kedai. So, boleh buat sale kau-kau dekat kedai. Sekarang ni tak boleh buka kedai. So, kita kena sentiasa berubah ke arah new normal. Kena bersedia dengan new normal. Okay? Dan tiada pilihan selain buat O ni. O apa dia? O adalah online kan bisnes kita. Kita tak ada pilihan. So memang kena online kan bisnes kita sekarang ni. Okay, cari jalan. Kalau bisnes kita tu memang bisnes yang tak boleh di online kan, memang tak boleh function sekarang ni. So add on bisnes, satu cabang bisnes baru untuk anda survive pada waktu ini. So kena sentiasa relate dengan new normal dan juga kena online kan bisnes anda. So O adalah online kan bisnes dan juga offer. O juga adalah offer. So kena sentiasa tawarkan offer untuk kita mudah menarik pelanggan lah. Contohnya boleh buat money back warranty. Okay, contohnya juga boleh bagi free COD ataupun beli certain waktu ni akan diberi kupon diskaun contohnya. So itu kita panggil lead magnet lah dalam marketing. Lead magnet ni adalah kita nak tarik lah, nak tarik orang supaya datang kat kita dengan lebih mudah. Okay, so P. Kita tengok P apa dia pula? P adalah property. Okay, ni ilmu jutawan kan. So kalau sudah sampai satu tahap nanti kita kena juga beli kita punya property lah. Okay, sebab itu adalah aset kita untuk long term. Contohnya beli, contohnya libatkan diri dalam hartanah contohnya kan. So bila kita dah grow, boleh invest kepada property. Dan yang seterusnya adalah Q. Q adalah quality control. Jaga kualiti produk kita supaya orang lebih trust, supaya orang beli sekali dia rasa nak beli lagi. Jangan target untuk orang beli sekali dengan kita, penatnya nanti. Okay, so jaga kualiti. Okay, dan yang seterusnya R. R ni redah je. Usahawan yang bagus adalah usahawan yang pantas buat keputusan. Ini berkait dengan M tadi, iaitu mentor. Okay, kita jangan main redah betul-betul je. Tapi redah tu kena follow mentor kita. Mentor kata buat je. Okay, so kita buat je. Okay, sebab apa? Dia dah tahu jalannya, dia dah pernah lalu jalan dia. So, nak main redah pun jangan main redah betul-betul je. So, kena follow kita punya guru supaya supaya kita dapat elakkan untuk jatuh ke dalam lubang yang sama. Okay, so elakkan selagi kita ada guru. So, redah apa yang dia kata, go on, buat je kan. So, buat je. Dan S adalah sedekah. S adalah sedekah. Okay, dan juga
S adalah sedekah dan juga saham. Okay, sedekah kita semua tahulah, especially orang Islam, banyak dalil dalam Quran, okay, dalil dalam hadis, okay, mengatakan sedekah ini Allah akan tambahkan rezeki kita. Tapi jangan sedekah untuk dengan niat kalau aku beri ni nanti Allah bagi bisnes aku kau ni. Sedekahlah kerana Allah. So yang kita dapat itu adalah sebagai hadiah daripada Allah. Okay, buat kerana Allah, Allah bagilah apa yang kita suka. Sebab sedekah tu Allah suka. Okay, dan yang seterusnya tadi adalah saham, kan? Saham adalah salah satu cara orang kaya, kan? Macam mana beranak akan duit dia. Tapi mesti ada again mentor. Sebab apa? Saham ni dia ada turun naik dia, kan? So kena berguru dan kena buat dengan cara yang betul. Jangan main je lepas tu rasa macam tak untung ke kan? Lepas tu salahkan orang lain. Okay, sebab silap kefahaman ilmu tentang saham ni nanti boleh jadi judilah. So jangan main-main, setiap ilmu kena ada gurunya supaya kita tak tersilap langkah. Okay, dan seterusnya adalah T. T adalah testimoni. Okay, pastikan kumpul testimoni pelanggan anda. Supaya apa? Sebab bila kita bercakap sendiri tentang produk kita, orang tak percaya. Orang nak dengar daripada pengguna, bukan daripada kita. So kalau kita promote, kan, promote kau-kau lah produk kita pun, kan, tapi tak ada testimoni. Contohnya kita cakap tu produk baru, tak ada orang guna lagi, dia tidak akan menarik orang dengan lebih baik. Okay, that's why orang dah perasan kan, artis-artis dia launch produk, sebelum dia launch produk, dia buat apa? Free testimoni. Dia bagi apa? Dia nak bagi 1000 lipstick ni secara percuma, ataupun 1000 lipstick yang berharga RM39 ni hanya RM1 sahaja kepada 1000 terawal. Sebab apa? Dia nak dapatkan feedback dulu. Dia nak dapatkan testimoni. Bila dah ada testimoni, dia akan buat poster cantik-cantik, kan? Dan dia akan bagi bahan testimoni tu kepada dia punya team. Okay, kalau tak ada benda tu langsung, masalah lah bila dia launch produk. Tak ada bukti produk tu berkesan lagi. So, orang kurang percaya. U dan juga V ni lebih kurang samalah, iaitu USP dan juga value proposition. Okay, cari keunikan produk kita berbanding daripada orang lain. Okay, cari keunikan diri kita berbanding dengan seller produk yang sama dengan kita. Okay, sebab kita mesti ada unik kita yang tersendiri yang Allah dah bagi. Okay, seterusnya W. W adalah website. Sebab apa? Kalau sampai satu tahap nama pun jutawan, sales dia dah berjuta-juta, kan? Mana nak mampu layan WhatsApp lagi, kan? So macam mana nak buat autokan jualan dengan guna website. Okay, sebab tu dia letak dekat sini. Salah satu formula dia adalah dia memang guna 100% website. Okay, so cari orang buat servis website untuk bantu anda buat website. Okay, dan yang seterusnya adalah XYZ, yang terakhir dah ni. So X adalah X factor. Yang ni ramai orang tak tahu. Okay, dalam strategi bisnes ada benda yang kita kongsikan, tetapi ada benda yang dalam kepala kita sahaja yang menyebabkan orang tak tahu. Okay, itu kita panggil X factor. Okay, technical strategi bisnes kita sendiri. So, yang tu simpanlah. Dia panggil, kalau KFC tu, X factornya adalah resepi dia lah. Kan, simpan dalam peti besi. So, ada benda yang kita boleh share, ada benda yang memang itu private kepada kita punya bisnes sahaja. Strategi dalaman kepada syarikat kita. Okay, dan seterusnya adalah Y adalah yakin. So kalau kita sendiri tak yakin, macam mana orang nak yakin dengan kita? So yakin kita boleh buat, yakin kita boleh berjaya. Dan last sekali adalah Z. Yang inilah kunci segala-galanya dalam bisnes, terutamanya orang Islam. Iaitu apa? Kalau perasan A dengan Z, inilah kuncinya. Kalau A kita dah ulas sebelum ni, Allah first matlamat. Dan Z adalah apa? Z adalah zakat. Okay, zakat ni jangan
dibuat mainah sebab ini adalah hak Allah. So tunaikan zakat cukup haul, tunaikan zakat perniagaan kita. Jadi itu sahaja perkongsian untuk kali ini, formula alphabet marketing daripada A dan video yang lalu sehingga Z saya sambung pada video kali ini. Jadi kita jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Bye bye.